Assalamualaikum dan selamat petang. Kita bersama lagi dalam Radar. Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat kita bersama. Inilah waktunya untuk kita bawakan program ini, program ataupun platform yang membolehkan kita berdiskusi, berbincang berkenaan dengan tajuk-tajuk ataupun perkara-perkara semasa yang berlaku di persekitaran kita. Saya Zulkifli Bujang. Dan saya Syuhada Armawan. Jalan kami seperti biasa 0326927939 ataupun anda boleh bersama dengan kami untuk melontarkan pandangan dan juga persoalan anda mengenai topik yang kita bawa pada waktu ini dengan kata cariannya bernama Radio 24. Hari ini fokus kita kepada kes penderaan dan keselamatan kanak-kanak di Malaysia. Kalau kita lihat pada tahun lepas sebanyak 14 kes penderaan kanak-kanak yang dianggap paling tragis di Malaysia. Antaranya pada 12 November 2013 seorang lelaki yang sanggup mendera anak saudaranya berusia 7 tahun dengan menghempas kanak-kanak lelaki itu di tangga selain memukul mangsa menggunakan kayu snooker di kampung Semerah Padi, Kuching, Sarawak. Itu antaranya kes yang berlaku yang melibatkan kanak-kanak. Ya, jadi apa sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat kita hari ini dan mengapa ianya berlaku begitu? Kita bawakan Presiden Persatuan Kaunselor Profesional Berdaftar Malaysia atau ringkasnya dipanggil PAKA, Encik Muhammad Nur Idris bersama dengan kita petang ini dalam Radar. Assalamualaikum Encik Mak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terlebih dahulu kami ucapkan kepada Encik Mak Nur jauh datangnya untuk bersama-sama dengan kita dari UPSI ya. Dari UPSI Maling. Yep, dan jalan tak sesak kot Alhamdulillah sempat sampai waktu je. Okey, sebab apa? Sebab kita lihat tekanan hidup ataupun banyak kejadian berlaku di bandar maupun di luar bandar. Apabila dilihat ataupun dikaji, antara punca utama ialah soal tekanan hidup hingga menyebabkan tindakan-tindakan luar jangka ini berlaku. Adakah benar begitu dan sejauh mana tempatnya hipotesis itu? Okey, terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat kepada trend penderaan kanak-kanak pada masa kini, mengikut laporan Bukit Aman sendiri pada tahun lepas, 40% pendera itu terdiri daripada ibu bapa sendiri. Ya. 40%. Bermakna mereka yang rapat hubungan dengan anak-anak sendiri. Jadi faktor tekanan ini, saya dan kawan-kawan saya ada buat kajian di UPSI membuktikan bahawasanya tepat hipotesis itu. Ramalan itu tepat di mana mereka yang mengalami tekanan, mereka tidak dapat menyerap tekanan itu. Contohnya bila kita bekerja, Baik. kita dimarah oleh bos kita, kita ditengking oleh bos kita, apa kerja tidak berkualiti, tapi kita nak marah kepada bos kita balik tak dapat. Okey. Sebab dia lebih berkuasa daripada kita. Akhir sekali tekanan ini datang dan dilepaskan kepada anak-anak di rumah. Itu dari segi tekanan tempat kerja. Baik. Tapi tekanan yang paling kita lihat situasi pada masa kini, tekanan daripada masalah faktor keuangan. Ramai pendera-pendera ibu bapa ini terdiri daripada keluarga-keluarga yang pendapatannya tidak berapa memuaskan untuk kehidupan mereka, dan ini menjadi satu faktor mereka rasa tertekan, hilang punca, buntu. Akhir sekali bila anak minta duit nak beli coklat contoh, minta duit nak beli buku contoh, mereka tak ada duit dan lepaskan ini kepada anak-anak. Itu dijadikan punca. Untuk antaranya tekanan. Okey. Baik. Dan pada tahun 2013 ya, sebanyak 3,900 kes penderaan kanak-kanak direkodkan, dan melihat kepada perkembangan ini, kita nak tahu juga bagaimana tahap keselamatan kanak-kanak di Malaysia ketika ini, Cik Mano. Bila kita lihat pada media masa sekarang ini, kita boleh rasakan setiap hari kita baca ada kes penderaan melibatkan kanak-kanak. Bila kita bahagi 3,900 kes itu, bermakna satu hari itu berpuluh-puluh kes berlaku. Dan tahun lepas saja melibatkan kematian 21 kes. Sama ada dera yang terlampau sampai menyebabkan kematian dan juga dera yang melibatkan seksual. Dan kita lihat sekarang ni dera seksual juga meningkat. Dan faktor ini memberi satu kerisauan kepada masyarakat. Adakah anak-anak kita ini selamat berada di luar rumah? Kalau macam kita dulu, kita balik sekolah kita bebas bermain di luar rumah kita. Main guli, main gasing, main segala benda. Tapi situasi sekarang, walaupun dalam kelompok orang yang ramai, contohnya di pasar raya,
sekejap sahaja kita lalai dengan anak kita sudah hilang di bawah orang. Seperti yang berlaku baru-baru ini. Ya. Baik. Jadi memang kita dengar perkara-perkara itu, apa yang kita sebut ini berlaku. Soalnya sekarang pada hari ini, bagaimana untuk memastikan yang kanak-kanak ini dipelihara dengan baik. Ianya anak-anak merupakan satu amanah, tetapi apabila orang yang sepatutnya dipercayai tidak melakukan perkara itu. Okay, pertamanya 4 hari lepas satu kes di Sabah. Di mana nenek dia sendiri telah mendera 3 orang cucunya. Harapkan pagar makan padi. Kenapa ini berlaku? Yang pertama, ikut psikologi lah. Mereka ni mengalami unfinished business. Okey. Di mana mereka ni kemungkinan pada zaman mereka kecil, di awal tumbuh besar mereka mengalami situasi yang sama di mana mereka didera. Mungkin oleh mak ayah, mungkin oleh abang kakak ataupun jiran tangga. Akhirnya mereka melepaskan tekanan itu bila mereka sudah dewasa. Dan mereka ingin lari daripada pengalaman mereka itu dan mendera kanak-kanak di sekitar mereka. Ini yang dipanggil unfinished business, yang terpendam lama dalam diri dan ingin dilepaskan bila dewasa. Okey. Jadi dalam soal kehidupan kita ni hari-hari ini, kita tahu yang tekanan itu ada. Bagaimana agaknya nak mengekang, nak menguruskan soal Penderaan ni. soal penderaan. Ya, betul. Okey, yang pertamanya, masyarakat kita zaman sekarang kadang-kadang terlalu selfish. Kalau dulu di kampung, jiran-jiran kita berani untuk menegur anak-anak jiran lain. Namun sekarang kita lihat sikap mengambil tahu hal orang lain sudah kurang. Melihat anak-anak pun tidak kenal itu anak siapa. Dan ini menjadi satu faktor. So yang pertama, kita mesti mengambil balik sikap kita yang dah lama hilang itu. Iaitu mengambil tahu hal-hal anak jiran kita. Ini yang penting. Yang kedua, kita bijak menguruskan tekanan yang kita hadapi. Kalaulah ibu bapa tak boleh mengatasi tekanan ini, ataupun penjaga tak boleh mengatasi tekanan, menyebabkan anak-anak akan menjadi mangsa. Bagaimana nak mengatasi tekanan ini? Yang pertama, senang saja. Bila kita tekanan, kita jarang senyum. Betul tak? Percaya tak, Syuhada? Betul. Kita jarang senyum bila kita tekanan. Bila kita nak paksa senyum, senang saja. Kita pergi cermin, kita sebut perkataan 3. Bila kita sebut perkataan 3, secara tak langsung muka kita akan tersenyum. Bila kita senyum, bermakna tak langsung kita telah membuat satu latihan relaksasi kepada diri kita. Ini satu teknik yang paling senang. Dan yang kedua, kita boleh mengurus tekanan kita dengan berkongsi dengan orang yang terdekat dengan kita. Jangan lepaskan kepada anak-anak kita. Kalau kita ada suami, kita pergi pada suami. Kalau kita ada isteri, kita pergi pada isteri. Dan kalau kita ada mertua, kita pergi pada mertua kita untuk berkongsi apa yang kita alami pada hari itu. Okey, Cik Mano, berdasarkan satu kajian yang dilakukan berkaitan dengan norma budaya kehidupan masyarakat kita, jenis kediaman itu menjadi faktor penderaan berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Pandangan Cik Mano? Saya setuju itu. Okey. Di mana ini kita panggil faktor persekitaran. Faktor persekitaran ini maknanya yang menjadi faktor penarik kepada pendera untuk melakukan penderaan kepada kanak-kanak. Contoh, kalau kita berada dalam persekitaran rumah setinggan yang rapat-rapat, yang lorong yang kecil-kecil, dan anak-anak terpaksa melalui lorong itu untuk pergi ke kedai dan sebagainya. Dan ini menjadi peluang kepada pendera ataupun pendera seksual kepada kanak-kanak untuk mengambil kesempatan. Yang kedua, kita boleh tengok juga, mungkin kalau kebiasaannya, pernah tak Syuhada dengar, Encik Zul dengar, berlaku penderaan di rumah-rumah panjang? Ya. Saya rasa jarang kita dengar. Kenapa? Sebab rumah panjang ni dia berkongsi satu hall dengan ramai masyarakat lain, dan ibu bapa yang lain boleh memantau anak-anak yang lain untuk melihat bagaimana mereka diasuh, dididik dan diajar oleh mak bapak lain. Dan sikap orang Iban ini yang suka mengambil tahu hal keluarga lain dalam satu keluarga yang besar, ini satu faktor yang boleh mengurangkan kadar penderaan dalam kalangan mereka yang tinggal di
di rumah panjang. Okey, ini soal faktor persekitaran. Bagaimana pula, setuju ataupun tidak kalau kita lihat soal pendidikan ibu bapa itu sendiri? Kebanyakan kes penderaan dilakukan oleh mereka yang berpendidikan yang kurang pendidikan berbanding mereka yang berpendidikan. Kita jarang dengar kes-kes yang membabitkan mereka yang berpendidikan tinggi juga. Okey, saya setuju itu. Kalau kita tengok kes-kes yang terbaru di Sabah, itu hari yang adik kita dicolek, itu hari di mall. Semua ini pelakunya dalam golongan mereka yang berpendidikan rendah. Kenapa ini berlaku? Kerana kita tahu sendiri pendidikan itu boleh mengubah sikap dan attitude manusia. Jadi yang keduanya, pendidikan juga menjadi satu benteng kepada kita ni untuk berfikir lebih rasional. Sebab kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, mungkin kita ingin melakukan sesuatu perkara kepada anak-anak, kita akan berfikir kesan dan akibatnya. Dan kita faham bahawasanya kanak-kanak itu sedang mengalami proses pembesaran. Dan tingkah laku mereka itu sendiri mungkin di luar kawalan kita, sebab ada ikut didikan anak-anak dalam Islam pun, 1 hingga 7 tahun, kita mesti melayan anak-anak kita ni seperti mereka tu raja. Mereka nak apa saja yang mereka nak. Kita beri kasih sayang yang sepenuhnya. Ini orang yang ada ilmu, dia tahu macam mana mendidik anak-anak dan tahu bagaimana sikap anak-anak mereka. Selepas 7 tahun hingga 12 tahun, kita melayan mereka seperti pekerja. Maknanya kita sayang, tapi kita tegas. Kita boleh mengarah mereka untuk memahami apa itu yang betul dan apa itu tidak betul. Dan bila mereka sudah melebihi akhir balik, dah memayis sebagainya, maknanya kita mendidik mereka menjadi sebagai seorang sahabat kepada kita. Dan kalau semua ibu bapa ada pendidikan sebegini, saya percaya InsyaAllah kes penderaan kanak-kanak dalam kalangan ibu bapa Padahal semakin dewasa kita, semakin hari semakin banyak kelas-kelas parenting ataupun keibubapaan. Malah media juga bercerita, berkempen, bercakap tentang soal keibubapaan. Ada majalah-majalah khusus tentang parenting ini sendiri. Adakah itu tidak membantu? Saya rasa membantu. Membantu, tapi saya percaya mereka yang melakukan kebenderaan ini, mereka yang tidak mahu terlibat dalam kempen-kempen tersebut dan tidak mahu terlibat dalam kursus-kursus yang dianjurkan oleh kerajaan atau NGO. Saya percaya orang yang pergi kursus dan mengikut kempen oleh media dan NGO, saya percaya mereka ini ada kesedaran. Dan kebiasaan mereka yang melakukan penderaan ini, mereka yang cuba melarikan diri daripada aktiviti masyarakat setempat yang ada. Kita boleh cakap macam kalau ibu bapa dulu yang mungkin kurang pendidikan, buta huruf dan sebagainya, mungkin mereka tak baca dan tak nak ambil tahu tentang hal-hal baru seperti hari ini. Tetapi dalam kes-kes yang kita baca pula, banyaknya ibu-ibu muda. Saya setuju lah. Di kalangan ibu-ibu yang muda ataupun kekasih-kekasih ibu yang muda yang modera. Dan bila kita tengok balik sini, apakah kursus parenting sebelum berkahwin itu gagal? Kursus asas perkahwinan untuk melayakkan kita berkahwin, apakah gagal kursus itu? Saya pasti kursus itu tidak gagal sebenarnya. Yang gagalnya bagaimana orang yang menghadiri kursus itu untuk menerima dan memahami dan mengamalkan ilmu yang dibawa dalam kursus tersebut. Sebab kadang-kadang macam cakap tadi lah, macam contoh cakap tadi, faktor persekitaran itu dalam suasana tidak ada masyarakat yang ingin mengetahui pasal keluarga mereka. Dalam suasana tidak ada kawan-kawan yang ingin melawat rumah mereka secara mengejut, lawatan. So mereka rasa mereka bebas untuk melakukan apa saja pada anak-anak. Tidak ada yang ingin mengetahui, tidak ada, mungkin tak ada yang akan report kepada polis. Dan kita biasa terdengar bila ada kes kematian ataupun penderaan, barulah ada jiran-jiran ini ingin mengaku. Oh ya, saya biasa mendengar 3 hari sudah budak tu sudah meraung minta tolong. Kenapa sampai mati baru ingin bagi tahu yang mereka mendengar. Ini maknanya kesedaran saya. Tapi Cik Manu, cukupkah sekadar menekankan soal pendidikan dan juga kesedaran dalam kalangan ibu bapa dan masyarakat semata-mata untuk mengetahui bahawa berkaitan dengan penderaan itu? Mungkin Cik Manu boleh jawab selepas ini. Kita ambil pemanggil bersama dengan Cik Mahendran. Hello Cik Mahendran. Ya, selamat petang. Selamat petang. Ya.
boleh tak saya komen satu je? Ya, Cik Mahendran kuat sikit suaranya. Walaupun dari Johor kita nak dengar kuat sikit suara. Dari Johor jauh sikit ni nak Okey, cakap. silakan. Okey, ini saya rasa antara satu faktor ni, perpaduan antara kita ni saya rasa sudah semakin lama semakin renggang antara ni. Kita boleh dapati macam dulu bila satu perayaan kita melawat antara satu sama lain. Sekarang kita macam tadi ahli panel kata macam sudah selfish. Kita lebih mementingkan diri kita, kita tak kisah apa yang berlaku sekitar kita. Itu adalah antara satu faktor sekarang kita memang tak ambil kisah. Apa yang berlaku sekeliling kita, kita tak kisah sebab itu tak berlaku kepada saya. Okey. So bila tak berlaku kepada saya, apa peduli saya berlaku pada orang lain? So ini sudah kita nampak macam terlalu mementingkan diri sendiri. Satu tu. Lagi satu ialah saya rasa dalam family aja kita sudah tak ada lagi konsultasi antara family member. Itu sudah kurang. Bila berlaku sesuatu perkara baru kita nak cari jawapan. Tapi sebelum tu kita tak berbincang antara satu sama lain dalam keluarga ataupun jiran kita. Ini satu faktor yang saya dapatilah agak kekurangan ni. Terima kasih. Okey, Terima kasih. baik. Terima kasih. Anda juga boleh jadi seperti Cik Mahendran dengan hubungi kami di talian 0326927939. Sekali lagi talian telefon kami 0326927939. Bercakap terus dengan tetamu kita iaitu Presiden Persatuan Kaunselor Profesional Berdaftar Malaysia, ringkasnya PAKA, Encik Muhammad Nur Idris. Baik, Cik Nur, teruskan dengan jawapan. Adakah berbaloi dengan kesedaran ataupun pendidikan saja? Sebenarnya di negara kita telah ada satu pencegahan juga. Itu di mana kerajaan telah memperkenalkan Akta Kanak-Kanak yang telah diperbaharui pada tahun 2001 dan diaplikasi pada tahun 2002. Di mana ikut Seksyen 31, mana-mana pendera sama ada ibu atau bapa siapa sahaja yang melakukan penderaan kepada anak, fizikal, seksual, emosi dan sebagainya, pengabaian, mereka boleh didenda RM20,000 sekurang-kurangnya ataupun 10 tahun penjara. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu bahawa undang-undang ini berat. Dan mereka tak sedar pun kesalahan penderaan ini boleh dikenakan sampai penjara 10 tahun. Sepatutnya ini yang kita perlu sedarkan kepada masyarakat, bukan sekadar pendidikan kesedaran untuk menjaga anak, tapi pendidikan kesedaran apakah undang-undang yang akan dikenakan kepada mereka bila mereka mengabaikan tanggungjawab sebenarnya kepada mereka. Dan masalah dalam juga tidak berlaku saja semata di rumah. Berlaku juga di kalangan pembantu-pembantu rumah. Jika kita masih ingat lagi kes di Terengganu ke, yang seorang pembantu rumah yang telah melambung anak-anak, yang telah melambung anak jagaannya hingga menyebabkan cederaan kepada otak dan sebagainya. Dan ini kesedaran kepada ibu bapa sendiri, bagaimana memilih dan menentukan adakah perlu sebenarnya aku memiliki pembantu rumah. Adakah berbaloi aku memiliki pembantu rumah hingga boleh menjadi satu keadaan ketidakjaminan dalam bilik rumah itu sendiri. Adakah anak-anak akan selamat? Kadang-kadang si isteri tak perlu bekerja pun sebenarnya. Si suami dah boleh menanggung sepenuhnya. Tapi kadang-kadang budaya tuntutan sekarang, si isteri pun mahu bekerja dan anak-anak berada di rumah dengan pembantu rumah. Akhir sekali hanya berharap kepada CCTV. CCTV hanya merakam peristiwa, tetapi CCTV tidak boleh menghalang peristiwa penderaan itu berlaku. Dan ini yang perlu kita sedarkan kepada. Tadi juga kita sebut tentang penderaan seksual bagi kanak-kanak. Ianya berlaku banyak kes jugalah, memang kita baca. Soalnya soal tekanan tadi kita katakan penderaan ibu bapa tertekan lakunya penderaan fizikal. Bagaimana, apa pula masalahnya dalam masyarakat kita sehingga berlaku masalah penderaan kanak-kanak, pedofilia dan sebagainya. Faktor ini yang kita boleh sedari sebenarnya berlaku. Yang pertama, kanak-kanak kita tidak didik mereka untuk mereka memahami apa itu tindakan ataupun tingkah laku seksual kepada mereka. Mereka tidak tahu bahawasanya sentuhan itu, rabaan itu dalam kalangan guru-guru mereka, sahabat-sahabat mereka, jiran mereka, itu adalah satu kesalahan penderaan seksual. Mereka tidak tahu. Bila berlaku sesuatu kecederaan sebagainya,
barulah ibu bapa perasan bahawasanya anak mereka mengalami tingkah laku penderaan seksual. Jadi yang pertama, ibu bapa ataupun guru-guru mesti boleh mendidik anak-anak ini memahami tingkah laku ini seperti ini adalah tingkah laku penderaan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku penderaan seksual ini kerana sekarang ini akses kepada maklumat hiburan lucah itu terlalu mudah, senang untuk diperolehi. Sukar untuk dikawal, dan ini akan menjadi satu cabaran kepada sistem pendidikan negara. Kita ingin menyemai masyarakat kita dengan nilai-nilai murni, nilai-nilai yang sepatutnya kita diamalkan. Namun begitu, gelombang faktor-faktor risiko ni seperti media-media hiburan yang lucah ini, yang bukannya daripada kerajaan sendiri pun, daripada yang haram punya, yang illegal punya mereka sendiri mencari, ini yang menjadi masalah. Yang menjadi tuntutan ramai belia-belia kita rasa ingin mencuba. Akhir sekali mereka buat tindakan itu kepada kanak-kanak yang tidak tahu apa itu erti gangguan seksual, penderaan seksual. Akhirnya ini yang berlaku. Okey. Baik. Okey, 0326927939. Terus kita bersama dengan pemanggil Encik Jebat dari Shah Alam. Hello, selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang. Ya. Topik hari ini agak menarik lah bagi saya. Silakan. Saya setuju dengan pandangan Cik Mahendran, pemanggil sebelumnya, dan Cik Mano, ahli panel kita yang mengatakan bahawa mungkin teknologi moden sekarang mungkin adalah menjadi salah satu faktor yang jadi benda-benda macam ni lah. So, benda semua tu tersalah pada kita. Kalau baik kita pilih, baiklah kita dapat. So, yang buruk yang kita cari, buruklah kita dapat. Dari segi macam kesedaran, mungkin macam orang sekarang pun, Waimah macam sebelah rumah pun kadang macam rumah flat ke rumah apa, macam rumahnya gitu. Bangsa apa ni, diorang kadang tak kenal janjian diorang balik, ada setengah balik malam, ada keluar tengah pagi. Jiran-jiran diorang tak kenal siapa, anak-anak mungkin anak-anak jiran diorang tak kenal apa semua kan. So sekarang ni kesedaran terletak pada semua pihak lah, tak kisahlah siapa-siapa kan. So jadi kita ni sekarang ni sebenarnya kena jaga juga tepi kanan orang, tapi jangan agak-agak macam kita kena ambil tahu siapa dia, apa jiran-jiran kita buat kerjaan apa semua. So as long kita Cik Jebat, kita ada talian nur, kita ada macam-macam yang disediakan oleh kerajaan, kemudahan untuk jiran ataupun sesiapa sahaja membantu bila kanak-kanak ni berdepan dengan situasi penderaan dan sebagainya. Tetapi adakah itu dilakukan oleh rakyat? Saya rasa rakyat Malaysia ni tak tahulah, rasa malu. Mungkin kalau macam dia orang telefon, risau mungkin kalau dia orang punya identiti. Mungkin memang kalau dari pihak kerajaan dia orang mungkin tak dedah kan. Tapi mungkin dia orang rasa macam still ada kurang rasa apa, kebertanggungjawaban tu. Macam baik. Ambil peduli pada jiran-jiran, as long macam yalah. Saya tengok kadang zaman sekarang macam sedih jugalah kan. Kita walaupun dia different lah dulu dengan sekarang, dia punya Waimah macam kita say hi dengan jiran-jiran pun kan. Kurang lah sekarang. Dia macam nak tengok muka pun tak tengok. Itu je lah. Just itu pandangan sajalah. Baik. Terima kasih Cik Jebat untuk pandangan itu. Cik Jebat juga sebut tentang soal teknologi. Kita memang tidak boleh mengekang teknologi dari terus berkembang, dan ianya banyak membantu sebenarnya dalam kehidupan kita. Betul. Tetapi bagaimana pula kita nak mengelak daripada masalah yang kita sebut tadi dengan video lucahnya, dengan kemudahan internet yang akses kepada bahan-bahan yang tak elok itu tadi. Okey, berbalik pada isu ini. Sebab hiburan sekarang ini sudah menjadi hiburan maya. Kalau dulu zaman kita budak-budak dulu, kita nak tengok filem pun kita terpaksa pergi sewa di kedai. Susahnya zaman dulu nak mendapat akses hal-hal begitu. Sekarang ini hanya melalui sekali tekan saja WhatsApp sudah sampai. Sekali tekan saja submit sudah sampai. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni, yang pertama, ibu bapa itu mesti ada
kuasa pemantauan kepada anak-anak. Ibu bapa sibuk dengan WhatsApp juga kan. Sebab itu tak ada masa WhatsApp untuk nak juga. tengok anak-anak ni. Yalah. Kalau anak-anak bising pula dia marah sebab dia setengah sibuk nak balas mesej kawan-kawan, Instagram dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang jangan sesekali ibu bapa itu lepas begitu saja handphone kepada anak-anak. Kadang-kadang masa anak-anak tidur, kita boleh check handphone dia. Apa yang berkongsinya kawan-kawan dia selama ini. Kadang-kadang bila anak-anak sudah tidur ataupun belum tidur tidak apa, kita pergi check history laptop dia, apa yang dia tengok hari ini. Sebab kadang-kadang anak kita terlupa apa yang dia buat sebenarnya. So itulah bagi kuasa pemantauan sedar. Yang kedua adalah kita juga kena memberi kepercayaan kepada anak-anak kita. Maknanya kepercayaan ini maknanya melalui pendidikan. Apa yang boleh dia akses dan apa yang dia tak boleh akses dan apa kesan buruknya perkara yang dia tidak boleh akses itu. Maknanya kesedaran melalui pendidikan ini penting untuk peringkat remaja lagi ataupun peringkat sekolah rendah lagi. Baik. Di mana budak-budak sekarang pun 7 tahun 8 tahun semua sudah ada handphone. Handphone semua canggih-canggih. Tak macam zaman kita dulu handphone. Jadi maknanya pemantauan dan juga kawalan melalui pendidikan itu penting. Baik. Okey, tadi disentuh sebenarnya berkaitan dengan perpaduan yang semakin renggang kan, dan juga konsultasi dalam keluarga, dan ini kalau boleh kita simpulkan dalam jaringan sosial masyarakat kita sekarang ni kan. Bagaimana Encik Manu melihat tentang keadaan ini? Dan saya percaya kita semua perasan ini berlaku. Dalam taman kita, dalam tempat tinggal kita. Di mana dulu contohnya kalau kita buat kundi kendara pun kita tak perlu ambil consultation berbayar. Kalau kita perasan. Tapi sekarang ni kundi kendara pun semua consultation berbayar. RM15,000, RM20,000, dan tidak ada pelibatan saudara mara, tidak ada jiran-jiran, dan tidak ada pelibatan kanak-kanak sendiri pun. Kalau dulu kita paling seronok bila ada kundi di kampung. Kita sendiri pun terlibat walaupun kita masih anak-anak, terlibat dalam proses itu. Maknanya konsultasi pemantauan anak-anak ini berlaku secara tak langsung. Dan pada masa kini kita lihat apa yang dikatakan Cik Madia itu betul lah. Di mana kita sudah sedikit, bukan kita kata tidak ada perpaduan, kita ada. Cuma kita sedikit longgar dari segi penglibatan dalam aktiviti yang menjurus kepada perpaduan. Banyak kerajaan menganjurkan aktiviti perpaduan dalam di tempat kita. Dan kita perasan setiap parlimen ada menunjukkan hal begini. Namun kadang-kadang kerana kesibukan tugas kita, masa kita buat endah-endah dan kita tak pergi setiap aktiviti yang dibuat di taman kita. Ini yang kita rasa rugi kerana rakyat kita sekarang ni masing-masing sibuk untuk mengejar keperluan fisiologi. Atau kita lihat dari sudut ini, kita sudah cukup sempurna. Tidak akan melakukan penderaan. Tidak akan merasa tekanan itu. Mungkin dia rasa sempurna. Tapi hakikatnya sebenarnya tidak sempurna. Peristiwa itu berlaku di sekeliling mereka sahaja. Kerana sikap mementingkan diri sendiri ini. Kita ada pemanggil seterusnya, Cik Putra di talian. Hello Cik Putra. Waalaikumsalam. Hello. Ya, okey. Sebenarnya ada dalam perbincangan tadi ada beberapa jawapan sebenarnya, dah ada jawapan kat situ. Tapi sejauh mana ketegasan kita ataupun pengamalan kita mempraktikkan apa yang kita tahu. Okey, antaranya satu perkara ialah berkenaan dengan ilmu yang diajarkan di sekolah ataupun dalam pendidikan. Sejauh mana ilmu tentang syariah itu sendiri dikuatkuasakan ataupun diwajibkan berbanding ilmu yang lain. Jadi banyak kadang-kadang mungkin berlaku dengan orang Islam kan. Jadi ilmu syariah orang Islam pun kurang tahu tentang halal haram perkara tersebut. Ada yang kurang tahu ataupun tidak tahu ataupun tak nak minta tahu langsung ataupun tahu pun buat tahu tak penting dalam hierarki, dalam subjek yang wajib lulus contoh. Satu. Yang kedua, mungkin ada kelemahan di mana-mana dari segi penekanan undang-undang atau pelaksanaan undang-undang. Tidak ada keadilan kepada mangsa, tidak ada penegasan kepada pemangsa, orang yang memangsa dengan orang kan, sampai mereka boleh terlepas begitu saja. Jadi perkara-perkara macam ni perlu dan berkira, kesian kepada mangsa kan, bebas orang yang jadi pemangsa ni kan. Jadi banyak faktor-faktor itu. Wallahualam. Baik, terima kasih. Budak nangis tu bukan kena apa-apa Itu turut ingin bersuara. Okey. Baik, kita bersama dengan Encik Basu. Cik Basu. Halo. Ya. Ya, selamat petang. Selamat petang. Okey, ini tajuk hari ini berkenaan dengan penderaan kanak-kanak. Ya. So, bagi pandangan saya,
penderaan ni bukan sahaja dera secara direct, lebih kepada membuatkan kanak-kanak tu buat sesuatu yang mereka tak suka. Dia secara langsung memaksa mereka melakukan sesuatu dengan secara langsung dibawa kepada penderaan. So jadi saya juga ada dengar berkenaan dengan Talian Nur untuk membantu dalam keadaan ni. Dalam pengalaman saya sendiri, yang mana saya pernah membuat panggilan sebanyak 2 kali kepada Talian Nur untuk melaporkan satu penderaan kepada kanak-kanak, di mana kanak-kanak ni dipaksa untuk as a beggar, peminta sedekah. Peminta sedekah, okey. Di pasar malam. Ini berlaku di Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan. Setiap hari Jumaat, even sampai sekarang pun berlaku, yang mana saya memanggil Talian Nur dan pegawai yang in charge, dia ambil talian, dia kata dia akan mengambil tindakan dengan segera. Saya beritahu secara detail, budak tu bertudung, umur dalam 12 tahun sahaja, diletakkan di tengah-tengah orang jalan, duduk situ dengan satu mangkuk kecil memungut duit. And saya pasti bukan seorang budak tu, ada dalam 5-6 budak. And dia macam satu sindiket. Sindiket. 2 kali, dan saya follow up lagi 3 kali. Bukan saja dengan secara tu, saya bagi detail saya, nama penuh, nombor IC, alamat sepenuhnya. Tapi sampai sekarang sama, 2 kali 5 saja. Tak ada apa-apa tindakan. So saya rasa sebagai orang awam, saya dah tak respect langsung lah dengan Talian Nur ni. Talian Nur ni hanya untuk nama sahaja. Okey, baik. Terima kasih Cik Vasu. Saya kira ada kaitannya juga dengan apa yang disebut oleh Cik Putra tadi tentang soal kelemahan undang-undang. Adakah perkara-perkara seperti ini yang menyebabkan orang ramai dah tak kuasa lagi dah? Saya pun setuju jugalah. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang penguatkuasaan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam 2-3 minggu lepas, kita punya menteri Datuk Rani sendiri dah beritahu kita akan menguatkuasakan juga undang Seksyen 32, iaitu mereka-mereka yang mengambil kesempatan kepada kanak-kanak ini, menjadikan kanak sebagai peminta sedekah, menjadikan kanak-kanak sebagai pekerja, sedangkan kanak-kanak ini tak layak untuk bekerja ikut undang-undang kita. Jadi saya rasa ketegasan begini perlu dalam sebuah kerajaan, kerana walaupun kita ada undang-undang, tapi jika tidak ada penguatkuasaan, masyarakat akan hilang respek pekerjaan dan mereka mengambil mudah hal-hal begini. Dan kita perlu maklum juga, kanak-kanak ini bukan hanya sekadar mereka yang berumur 10 tahun ke bawah. Mengikut akta kanak-kanak juga, mereka kanak-kanak adalah mereka yang bawah umur 18 tahun ke bawah. Dan ini yang perlu kita sedar bahawasanya tindakan Encik apa tadi? Cik Vasu. Vasu tadi satu tindakan yang bagus. Patutnya semua masyarakat begini, di mana mengambil peluang untuk melaporkan kepada pihak berkuasa benda ini berlaku di persekitaran kita. Tapi Cik Vasu sendiri pun dah tak nak buat dah kalau tindakan tidak ada. Walaupun kita ada Talian Nur macam Cik cakap tadi, tapi tidak ada tindakan yang tegas daripada pihak kerajaan, pihak berkuasa yang sepatutnya untuk kami terus direct pergi ke tempat tersebut untuk menangkap sesiapa yang mengambil peluang kepada kanak-kanak ini. Jadi oleh itu, jika kita sudah kecewa dengan Talian Nur, sebenarnya kita boleh report terus kepada pihak polis dan juga paling senang kepada rakan kop. Pengalaman saya membuat aduan kepada rakan kop lagi cepat daripada kita buat aduan direct kepada di balai polis. Sebab rakan kop terus di Kuala Lumpur yang menerima, dan Kuala Lumpur akan mengarahkan terus balai polis setempat untuk menerima tindakan. Baik, kita ada panggil seterusnya, Cik Raja. Okey, belum bersedia. Okey. Baik. Boleh terus hubungi, masih lagi ada waktu, 0326927939. Baik, Cik Mak Noh, kita nak tahu juga ya kes-kes yang berlaku sebelum ini, bagaimana mekanisme amaran awal dan juga pengukuhan mekanisme perlindungan kanak-kanak dilakukan di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Okey, apa yang kita tahu setakat ini, di Malaysia kita pencegahan awal itu kita melalui undang-undang kita. Undang-undang kita, dan di Amerika sendiri bermula pada tahun 1989. Mereka telah giat untuk
menjaga kepentingan kanak-kanak ini. Dan kita juga seawal kemerdekaan kita telah bentuk undang-undang ini, dan kita yang terbaru kita ubah lagi pada tahun 2001. Mana ini satu pendekatan yang paling terkehadapan sebenarnya untuk mengekang benda ini. Namun begitu, apa yang paling penting, kita mesti kembali kepada konsep asal. Kita mesti mengurangkan faktor risiko berlaku penderaan kanak-kanak, dan kita meningkatkan faktor pelindung kepada ibu bapa dan anak-anak untuk mereka tidak terlibat dengan penderaan kanak-kanak. Seperti faktor pelindung ini adalah seperti faktor pendidikan. Dan kita lihat pendidikan kita lebih menjurus kepada untuk mencapai rakyat kita ini sempurna dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Dan apa yang kita lihat sekarang, dulu belum ada lagi satu kursus atau subjek untuk menjaga kepentingan kerohanian kanak-kanak di negara kita. Akhir sekali Tun Abdullah Hamadawi memperkenalkan khusus untuk kerohanian, iaitu JCAF. Kalau kita perasan, JCAF ini ingin tersebar di seluruh negara kita. Kenapa? Sebab pada pandangan kerajaan di awalan ini penting. Dari segi keagamaan awalan ini penting agar menjadi benteng yang kuat untuk rakyat kita. Okey. Dan program ini, JCAF ini baru berlangsung dalam 8 tahun. Tetap saya. Baru 2 kali pilihan raya. Saya percaya bila kita nak uji satu keberkesanan itu, kita tak boleh uji dalam waktu jangka pendek. Mesti kita uji dalam jangka masa yang panjang. Contohnya macam mana kita nak uji kekuatan budak berlari. Sedangkan budak itu baru umur 4 tahun. Sepatutnya kita nak uji berlari paling kurang umur 15 tahun. So bila kita buat satu program, jangan kita terlalu cepat untuk membatalkan program itu. Tidak berkesan. Sepatutnya kita jangan begitu. Kita mesti menguji dalam tempoh jangka masa yang panjang. Baik. Okey. Baik, kita ada okey, nak teruskan lagi. Tak apa. Okey, kita ada pemanggil sebenarnya. Kita ada Cik Fauzil. Assalamualaikum Zul Waalaikumsalam. dan semua di konti. Ya. Beberapa perkara, saya rasa isu ini kita perlu tengok secara holistik. Tak tengok dari satu segi saja. Encik Bakri, kalau tak silap namanya tadi, menyebut tentang JCAF, dan saya sebagai bapa, Encik Mano, maaf saya, cakap pasal JCAF dan saya terpanggil juga ya. Okey. Saya rasa kadang-kadang kita ni hebat dari segi nama, tapi dari segi aplikasinya memang maaf cakap ya. Nak kata juara kampung pun tak kampung dah sekarang. Bila cakap pasal JCAF tadi, mungkin saya setuju kita ada banyak sekolah-sekolah yang mengadakan JCAF, tapi setakat mana pelajar-pelajar JCAF nanti boleh memajukan diri ke hadapan. Contohnya, bila budak JCAF tu dapat sekolah, dapat Zahid Zidan ataupun dapat Mumtaz sekalipun, tidak dikira pakai. Kita tengok juga KMR ataupun UPSR-nya dapat berapa. Jadi walaupun dia cemerlang di sekolah JCAF-nya, tapi ditengok juga tak laku. Senang kata tak laku. Dia punya keputusan dia JCAF-nya. Itu satu perspektif. Baik. Ringkaskan Cik Fauzil. Perspektif yang seterusnya, ibu bapa sendiri ataupun keluarga-keluarga. Kita nampak di bandar Kuala Lumpur, kita pergi di jalan Bukit Bintang, kadang-kadang budak-budak perempuan nampak baik dari segi perwatakan, nampak muda lagi, pakaian singkatnya begitu seksi dan seumpamanya. Bolehkah kita tegur? Bolehkah kita beritahu pada ibu bapa mereka apa penerimaan ibu bapa mereka terhadap benda-benda begini, kalau kita ambil tahu ataupun kita sebarkan ataupun kita beritahu pada parents. Parents melawan kita pula, marah kita pula. Macam mana kita tak buat? Perlukan satu konsep kesedaran di tengah masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, dari segi perspektif keberkesanan talian Nur dan seumpamanya, itu kita perlu memperketatkan lagi. Kalau semua macam tuan cakap tadi, kita elok kita telefon rakan kop, kenapa kita perlu habiskan duit untuk Talianor? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Itu pandangan daripada pemanggil kita yang terakhir untuk waktu ini. Ada respon? Sebenarnya JCAF ini memang matlamat dia bukan semata-mata untuk akademik. Matlamat dia untuk menguatkan pegangan kerohanian, keagamaan dalam kalangan pelajar-pelajar Muslim. Baik. Tapi masalahnya sekarang ni, Cik Mano, sekarang ni kita nak betulkan kanak-kanak ke kita nak betulkan ibu bapa dalam soal penderaan kanak-kanak? Sebenarnya kanak-kanak ini juga nanti akan menjadi dewasa. Bila kita tidak membentuk kanak-kanak ini, akan berteruslah kejadian penderaan kanak-kanak ini bila mereka menjadi dewasa, bila mereka tidak ada kesedaran ini. Satu. Yang kedua, ibu bapa itu sendiri, macam kita kata tadi, mana penting untuk mereka faham peranan mereka. Mana bila mereka faham peranan mereka sebagai ibu bapa,
dan mereka tahu tanggungjawab mereka menjaga anak ini besar tanggungjawabnya. Saya percaya kesedaran ini bila timbul tidak akan berlaku kes begini. Dan masyarakat setempat juga, bila mereka faham peranan mereka sebagai rukun tetangga yang saling memberitahu, saya percaya benda ini boleh dikengkang. Apatah lagi pelibatan kerajaan dan dunia sendiri. UNESCO pun ada memandang barat hari ini. Sampaikan Angelina Jolie sendiri menjadi duta untuk menjaga keselamatan dan kepentingan kanak-kanak di dunia. So ini adalah isu global, dan dalam konteks tempat kita perlu kerjasama semua. Sama ada individu, kanak-kanak itu sudah faham dia itu didera, dan masyarakat sepenuhnya. Baik, saya kira itu merangkumkan apa yang kita bincangkan pada petang ini. Okey, baik, dan terima kasih diucapkan kepada Presiden Persatuan Kaunselor Profesional Berdaftar Malaysia atau PAKAR, Encik Muhammad Noor Idris, kerana bersama dengan kita dalam Radar untuk hari ini. Mewakili penerbit dalam Radar Ihsan Yahya, saya Syuhada Armawan. Saya Zulkifli Bujang. Kita jumpa lagi esok seperti biasa dalam Radar.